Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Solihin bin Abdullah, nombor kad pengenalan 9712016619 bersama dengan ahli-ahli kumpulan saya ingin membentangkan tajuk perkembangan pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadinya daripada pembentangan ini ingin kita ketahui apakah perkembangan pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum kita terus kepada hubung kaitnya, ingin saya menjelaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan atau kita panggil sebagai FPK. Falsafah pendidikan kebangsaan atau sebelum ini kita sebut sebagai falsafah pendidikan negara adalah merupakan dasar pendidikan di Malaysia. Semua aktiviti persekolahan dan juga pendidikan mestilah selaras dan seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan? Mengikut laman web portal Kementerian Pendidikan Malaysia, falsafah pendidikan kebangsaan adalah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Daripada sinilah dapat kita ketahui bahawa falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah untuk melahirkan individu ataupun melahirkan masyarakat yang harmonis dari segi intelek, sosial, rohani dan emosi serta ingin mewujudkan keharmonian dalam keluarga, masyarakat dan juga negara. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan perbincangan kita tentang sistem pendidikan sebelum kemerdekaan dan apakah hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum kita terus kepada hubung kaitnya, ingin saya menjelaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan atau kita panggil sebagai FPK. Falsafah pendidikan kebangsaan atau sebelum ini kita sebut sebagai falsafah pendidikan negara adalah merupakan dasar pendidikan di Malaysia. Semua aktiviti persekolahan dan juga pendidikan mestilah selaras dan seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan? Mengikut laman web portal Kementerian Pendidikan Malaysia, falsafah pendidikan kebangsaan adalah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Daripada sinilah dapat kita ketahui bahawa falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah untuk melahirkan individu ataupun melahirkan masyarakat yang harmonis dari segi intelek, sosial, rohani dan emosi serta ingin mewujudkan keharmonian dalam keluarga, masyarakat dan juga negara. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan perbincangan kita tentang sistem pendidikan sebelum kemerdekaan dan apakah hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan.
Kita ketahui bahawa pada zaman dahulu di tanah Melayu, mereka telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara tidak formal, di mana ini berpandukan Al-Quran, hadis, pembentukan akhlak dan juga penekanan sifat kerohanian, di mana pengajaran ini berlaku di surau-surau, di madrasah, di rumah-rumah dan sebagainya. Pengajaran ini juga tiada sukatan pembelajaran. Mereka hanya berpandukan apa yang telah diketahui oleh murid tersebut berdasarkan pengetahuan murid terhadap sesuatu ilmu tersebut. Dan kaedah utama yang digunakan adalah kaedah hafalan, di mana mereka menekankan untuk menghafal apa yang mereka pelajari dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang sekolah vernakular, di mana sekolah-sekolah ini telah diwujudkan dan telah menyebabkan berlakunya jurang yang besar di antara masyarakat, kerana sekolah-sekolah yang ditubuhkan ini pendidikan yang khusus kepada kaum-kaum yang tertentu sahaja, di mana mereka telah mewujudkan sekolah, tetapi sekolah-sekolah ini mengikut kaum-kaum. Contohnya adalah sekolah Melayu untuk kaum Melayu, sekolah Cina untuk kaum Cina dan sekolah Tamil untuk kaum India. Apabila berlakunya perbezaan dalam sekolah ini telah menyebabkan jurang yang besar dan sifat perkauman yang tinggi di kalangan mereka. Setiap sekolah ini menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan-sukatan yang berbeza mengikut sekolah masing-masing. Dan sekolah-sekolah ini dibina di kawasan-kawasan yang tertentu, di mana sekolah Tamil dibina di ladang khusus untuk orang India, sekolah Cina dibina di bandar khusus untuk kaum Cina, dan sekolah Melayu dibina di kampung khusus untuk kaum Melayu. Di mana sekolah-sekolah vernakular ini wujud 3 sekolah, iaitu sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Bertitik tolak daripada sinilah telah berlakunya laporan pendidikan sebelum merdeka, di mana laporan yang pertama adalah laporan pendidikan sebelum merdeka, di mana laporan yang pertama adalah laporan Cheesman yang berlaku pada tahun 1946 yang telah ditubuhkan oleh Mr. Harold Ambose Robinson Cheesman, iaitu Pengarah Pendidikan Malaya Union. Di mana tujuan penubuhan laporan ini adalah untuk membina semula sistem pendidikan demi menjamin setiap sistem persekolahan dapat dikembangkan secara sahnya. Antara cadangannya ialah sekolah menawarkan pendidikan asas secara penuh dan penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar setiap sekolah. Dan juga diwujudkan 2 sistem sekolah menengah dan juga bahasa Inggeris diajarkan pada sekolah rendah. Antara kebaikan laporan Cheesman ini adalah semua lapisan masyarakat dapat pendidikan asas secara percuma dan juga dapat mengukuhkan semula ekonomi tanah Melayu selepas penjajahan Jepun melalui pembelajaran kemahiran pendidikan vokasional. Tapi juga kelemahannya adalah apabila laporan ini diwujudkan, telah menyebabkan jurang antara kaum semakin besar melalui sistem vernakular, di mana sekolah-sekolah ini telah dipecahkan mengikut kaum-kaum yang tertentu, dan juga melanjutkan peran ke peringkat tinggi adalah sangat tinggi. Seterusnya, laporan ini mendapat tekanan yang kuat daripada UMNO, di mana mereka tidak setuju bahasa ibunda digunakan sebagai bahasa pengantar. Jadinya laporan polisi ini tidak jelas kerana tidak ada mewujudkan sifat perpaduan antara kaum. Dan ini telah menyebabkan lakunya laporan yang kedua, iaitu laporan Barnes. Laporan Barnes yang telah diketuai oleh
L.J. Barnes, dan tujuan penubuhannya adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan bagi orang dulu. Di antara cadangannya adalah menubuhkan 2 jenis sekolah dan juga memasukkan sekolah vernakular dan lanjutkan sekolah dui bahasa dengan bahasa Melayu dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bertitik tolak daripada sinilah, laporan ini telah mendapat tentangan daripada kaum Cina kerana kaum Cina menganggap laporan ini melupuskan bahasa ibunda mereka, dan guru pelatih Maktab Sultan Idris menentang laporan ini lebih mementing bahasa Inggeris berbanding bahasa ibunda. Seterusnya telah berlakunya laporan yang ketiga. Laporan yang ketiga iaitu laporan Fenwu. Laporan Fenwu juga berlaku pada tahun 1951 yang telah ditubuhkan oleh Dr. William P. Fan, Setiausaha Kerja Bersekutu Negara China, dan juga Dr. Wu Tehyo, iaitu wakil daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Antara tujuan penubuhan laporan ini adalah untuk mengkaji semula laporan Barnes dan memenuhi kehendak yang diusulkan oleh kaum Cina. Antara cadangannya adalah pengekalan sekolah vernakular, iaitu sekolah-sekolah untuk kaum ini, dan juga penggunaan bahasa ibunda bagi sekolah-sekolah vernakular ini. Seterusnya, sekolah vokasional juga dikembangkan bagi melatih kemahiran-kemahiran yang lebih berterusan, dan juga sekolah Cina mengikut Sukatan Pelajaran Negara Cina. Justru itu, daripada laporan ini, kebaikan yang dapat dilihat adalah pengekalan bahasa ibunda ini melalui sistem sekolah vernakular dan juga meningkatkan ekonomi tanah Melayu melalui pendidikan vokasional di mana menekankan kemahiran-kemahiran. Tetapi ada juga kelemahannya. Kelemahannya adalah apabila diwujudkan laporan ini, berlakunya jurang antara kaum melalui sistem sekolah vernakular. Seterusnya adalah ordinan pelajar. Ordinan pelajaran tahun 1951. Ordinan pelajaran ini telah diketuai oleh kerajaan British di tanah Melayu. Tujuannya adalah untuk mengkaji laporan Barnes dan juga laporan Fenwu. Antara cadangan yang telah dicadangkan dalam ordinan pelajaran ini adalah penubuhan 2 jenis sistem perlahan, pelajaran bahasa Tamil dan bahasa Cina disediakan jika ada 12 orang pelajar, dan juga bahasa Melayu wajib diajarkan di sekolah Inggeris, begitu dengan bahasa Inggeris diajarkan di sekolah Melayu. Tetapi ordinan pelajaran 1951 ini tidak dapat dilaksanakan kerana kaum India dan Cina telah menentang kerana mereka menganggap ialah salah cara penghapusan bahasa ibunda mereka. Yang kedua adalah kerana kekurangan tenaga yang terlatih. Yang terakhir adalah ia tidak dilaksanakan kerana berlaku darurat, ia tidak dapat dilaksanakan di tanah Melayu. Itu adalah laporan-laporan sebelum kemerdekaan di tanah Melayu. Itu adalah laporan-laporan sebelum kemerdekaan yang telah berlaku dalam sistem pendidikan dan telah memberi kesan kepada sistem pendidikan. Dan seterusnya, apakah hubungannya dengan perkembangan sistem pendidikan pada zaman sebelum merdeka, hubungannya dengan falsafah pendidikan bangsa? Bagaimana kita ketahui, dalam sekolah pondok mereka menekankan konsep ketuhanan, di mana ingin melahirkan seorang insan yang berkepribadian mulia dan juga mempunyai sifat rohani yang tinggi. Daripada itu dapat kita ketahui bahawa hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk mempunyai kepercayaan dan ketuhanan kepada Tuhan, dan juga matlamannya untuk melahirkan insan yang berkebolehan dalam aspek teknik dan juga praktikal, sejajar dengan ditubuhkan sekolah vokasional, iaitu untuk melatih kemahiran. Dan yang ketiga adalah melahirkan masyarakat yang dapat mengaplikasikan agama dalam kehidupan seharian, sama seperti yang telah ditekankan dalam sekolah-sekolah pondok.
Dan yang keempat adalah untuk memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Yang kelima, melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, jasmani dan emosi. Dan akhir sekali adalah untuk melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Ini adalah selari dengan perkembangan pendidikan di Malaysia. Sebelum ini sekolah di pondok, seterusnya wujudnya sekolah vernakula, dan seterusnya wujudnya sekolah-sekolah yang lebih mementingkan masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan juga kemahiran. Ini adalah perkara sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang harmonis daripada segi intelektual, jasmani, rohani dan juga emosi. Dan seterusnya disambung oleh sahabat saya. Ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Taufik Akmal bin Murad. Nombor kekenalan 971118015825. Kumpulan 2 PIMK 4. Di sini saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan Malaysia pada era zaman selepas kemerdekaan. Di mana ada beberapa laporan yang saya perlu terangkan. Di antaranya laporan Rahman Talib, laporan Aminuddin Baki dan Takhir Sadiq, laporan kabinet. Nanti saya seterusnya saya akan jelaskan yang terlebih lanjut. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan saya, Cikgu Solihin. Saya akan sambung dengan laporan selepas kemerdekaan. Selepas pasca kemerdekaan, iaitu pertama adalah laporan Rahman Talib pada tahun 1960. Di dalam laporan tersebut bahawasanya dasar pelajaran seperti diisytiharkan dalam ordinan dalam pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya. Berdasarkan objektif dan laporan Rahman Talib 1960 ini, dasar pendidikan yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961 antaranya adalah seperti berikut, iaitu yang pertama, melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama di sekolah. Kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama diharap akan dapat memupuk perpaduan rakyat. Di sini kita dapat melihat bahawasanya laporan Rahman Talib ini telah melakukan sistem peperiksaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama di sekolah-sekolah. Yang kedua, mengkaji semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Dan yang ketiga, menambahbaikkan sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Yang keempat, pendidikan di sekolah rendah adalah percuma, di mana sehingga ke hari ini kita dapat meraih hasil cicipan daripada orang-orang yang terdahulu, di mana kerana jasa-jasa beliau kita dapat sekolah rendah sehingga sekolah menengah dengan percuma. Okey, seterusnya nombor 5, kedudukan darjah 5 naik secara automatik sehingga tingkatan 3. Dan yang keenam, penilaian peperiksaan bagi darjah 5 telah diwujudkan. Dan yang ketujuh, pendidikan teknik dan vokasional diperkenalkan. Di sini kita melihat kerajaan di mana dalam menyediakan keperluan negara, kerajaan telah menyediakan sekolah-sekolah kemahiran vokasional bagi melatih murid-murid yang minat dalam kemahiran. Okey, seterusnya yang ke-8,
sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan. Di mana dulu namanya sekolah rendah, akhirnya setelah Datuk Rahman Talib ni menjadi Menteri Pendidikan, sekolah rendah telah menjadi sekolah kebangsaan. Okey, mari kita tengok hubung kait laporan Rahman Talib pada 1960 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Di mana falsafah pendidikan kebangsaan tadi kawan saya telah menerangkan, Cikgu Solihin. Saya akan mengaitkan laporan Rahman Talib ni dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Yang pertama, potensi dan kebolehan individu dapat dikembangkan. Ini dapat dilihat dengan bercadangnya memajukan pendidikan teknik vokasional. Seterusnya, pendidikan teknik dan vokasional ada menekankan mengenai kemenjadian murid dari segi kemahiran dan ilmu dalam meningkatkan produktiviti. Seterusnya, elemen falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang berkait dengan laporan ini ialah menekankan potensi dan kebolehan individu serta falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri agar dapat lahirkan insan yang berkemampuan dari segi jasmani. Di mana seperti yang saya terangkan sebelum tadi, kerajaan ingin menjadikan murid-murid serta masyarakatnya mengembangkan lagi potensi-potensi yang ada dalam diri mereka supaya mereka dapat membantu negara dalam penghasilan produktiviti serta penghasilan barang-barang dan kemahiran-kemahiran lain dengan adanya sekolah teknik vokasional. Okay, mari kita lihat laporan Aminuddin Baki, iaitu Menteri Pendidikan yang kedua yang dikenali juga Bapa Pendidikan Negara Malaysia. Okey. Pertama adalah pendidikan menengah rendah selama 3 tahun selepas sekolah rendah, yang di mana sebelum ini hanya kurang daripada 3 tahun tersebut, dan perlu disediakan sejajar dengan dasar kerajaan untuk menaikkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun. Jadinya sebelum 15 tahun tu ibu bapa tidak dibenarkan untuk memberhentikan anak-anak, dan wajib anak-anak datang ke sekolah untuk menimba ilmu. Seterusnya, menyediakan pelbagai jenis peluang pekerjaan untuk pelajar setelah tamat pengajian, di mana kerajaan melalui platform sekolah teknik dan vokasional ni, kerajaan juga telah menyediakan beberapa kemahiran yang dapat memberi pekerjaan kepada murid-murid, seterusnya dapat membantu ekonomi mereka. Yang ketiga, mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran. Di sini di mana dengan pengeluaran hasil dalam negeri, kerajaan perlu mengurangkan selepas tamatnya laporan Aminuddin Baki, laporan Rahman Talib, kini kita ke laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, di mana jawatan kuasa ini telah mengkaji matlamat dan kesan sistem pendidikan kurikulum dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud. Seterusnya, yang kedua, memastikan keperluan tenaga rakyat dipenuhi sama ada jangka pendek maupun jangka masa panjang. Yang ketiga, memastikan sistem pelajaran memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan terlatih. Di mana di sini pada laporan Jawatan Kuasa Kabinet ni, Jawatan
Jawatan Kuasa Kabinet 979 ini mengkaji semula kesan pendidikan dan kurikulum bagi memantapkan lagi sistem pendidikan. Seterusnya yang keperluan tenaga rakyat dengan adanya sekolah vokasional, jadinya dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat dipenuhi dengan menyediakan peluang-peluang pekerjaan mahupun jangka masa pendek mahupun jangka masa panjang. Dan akhir sekali dengan adanya latihan-latihan sekolah vokasional dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan terlatih dari segi semua bidang. Jadinya dari segi oil and gas pun kerajaan telah menyediakan galian minyak pun kerajaan telah membuat latihan, memberi latihan kepada rakyat-rakyat yang berminat untuk mencuburi bidang galian minyak, oil and gas, di mana keperluan negara ini perlu memerlukan latihan yang khusus bagi melaksanakan kerja-kerja tersebut. Okey. Hubung kait laporan Aminuddin Baki, hubung kait laporan Jawatan Kuasa Kabinet dengan Falsafah Pendidikan 1979 dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK. Okey, yang pertama adalah memperkembangkan lagi potensi melahirkan rakyat yang berakhlak mulia, di mana di sini dengan adanya sekolah-sekolah, rakyat-rakyat, murid-murid serta dapat melahirkan rakyat yang bersatu padu, yang sopan santun dan serta yang paling penting berakhlak mulia. Dan seterusnya adalah perkembangan potensi secara menyeluruh dan rakyat yang bertanggungjawab membantu negara menjadi lebih maju dan menjadikan rakyat bersatu padu dan berketerampilan. Okey, dan yang ketiga, memperbagaikan jenis kursus supaya memastikan sistem pelajaran dapat menghasilkan tenaga kerja yang memenuhi matlamat negara ke arah berkemahiran, di mana Ordinan Pelajaran pada tahun 1957 tu menyatakan hasrat untuk negara memberi pendidikan untuk keperluan negara, di mana dengan latihan-latihan sebegini tenaga kerja dapat dipenuhi. Dan tenaga kerja juga dengan latihan-latihan ini boleh memberi peluang mereka untuk menceburi bidang di luar negara. Okey, seterusnya dengan yang terakhir sekali, mempelbagaikan jenis kursus supaya supaya bersepadu, berdisiplin dan terlatih dan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran. Di sini kita dapat lihatlah macam mana kerajaan, kita pun membantu kerajaan nak memastikan semua masyarakatnya berdisiplin, terlatih, menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran. Dari segi guru, menjadi guru-guru yang berkemahiran dan berdisiplin serta berketerampilan. Okey, sekian saja laporan bungkait laporan ni. Seterusnya jom kita seimbas lalu je kita lihat laporan-laporan dan kronologi. Di sini saya memasukkan perkembangan pendidikan, nilai dan ciri-ciri. Di sini kita dapat tengok masyarakat pada era masyarakat Melayu, pendidikan era penjajahan, pendidikan era kemerdekaan, pada pasca kemerdekaan, dan kemudian kita tengok nilai-nilainya. Nanti kawan-kawan saya akan menerangkan lebih lanjut.
Di sini pun pada masa zaman kini pun kita dengan adanya RMK, rancangan Malaysia pertama, rancangan Malaysia kedua dan seterusnya. Dan terakhir sekali pendidikan untuk kemajuan abad ke-21 lah, dengan adanya masyarakat lokal. Jadinya sistem pendidikan negara kita ni akan ditambah dan sistem pendidikan negara kita setiap tahun, setiap masa akan ditambah baikkan dan dimantapkan lagi dengan sistem-sistem yang bersistematik. Mungkin akan datang kita boleh jadi dengan sekarang ni IR 4.0, mungkin kita boleh sekolah-sekolah digital menggunakan AR dan sebagaimana dan seterusnya lah. Dan akan lebih lanjut kita akan teruskan dengan sistem pendidikan semasa, jadinya waktu kini. Saya dengan akhir kata saya menjemput Ustaz Cikgu Afu untuk meneruskan pembentangan ini. Pengambilan pekerja asing. Jadinya kerajaan perlu menyediakan solusi, iaitu memberi latihan yang khusus kepada murid-murid serta masyarakat untuk penghasilan negara lebih baik, di mana penghasilan tersebut dapat memenuhi keperluan negara. Baik, dalam sisi pendidikan semasa, kita tengok apa yang dibincangkan adalah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010. Yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP 2013 hingga 2025. Falsafah dan pendidikan adalah dua komponen ataupun dua disiplin ilmu yang berbeza, tetapi kedua-duanya ada kaitan yang sangat rapat. Mengapa? Kerana perkembangan manusia berkait dengan pendidikan yang membawa kepada pertemuan falsafah dalam pendidikan. Begitu pula dengan pendidikan yang memerlukan sebuah kurikulum sebagai pengisian bagi membolehkan manusia memperoleh ataupun dapat pengetahuan, kemahiran, nilai dan budaya untuk mereka meneruskan kehidupan dan generasi seterusnya dapat manfaatnya. Kita lihat dulu apa itu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Yang mana ia merupakan satu dokumen perancangan yang mengandungi tiga aspek utama, iaitu pertama pengisian, yang kedua infrastruktur, yang ketiga tenaga manusia. Ia juga bermatlamat untuk menghasilkan pendidikan yang lebih berkualiti, yang mana di sana ada dua pendekatan utama dikenal pasti sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-9. Itu yang pendekatan yang pertama adalah menyempurnakan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan di kalangan masyarakat. Pendekatan yang kedua adalah untuk mendapat kecemerlangan institusi pendidikan. Okay. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Apa hubung kait di antara keduanya? Yang pertama kita lihat modul insan. Dan dapat membangunkan modul insan yang fokus kepada ilmu pengetahuan serta dapat melahirkan kepakaran dan kemahiran yang lebih tinggi. Yang kedua, komunikasi. Kemahiran komunikasi yang berkesan, berfikir secara kreatif dan kritis. Teknologi dapat diamalkan dalam pembelajaran sepanjang hayat
serta mempunyai nilai yang tinggi, berupaya melahirkan pemimpin yang berwibawa dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, latihan. Latihan, aspek-aspek tersebut berkait dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu yang mana rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan melalui latihan yang telah disediakan dan dapat meningkatkan produktiviti, kemahiran dan inovatif ke arah pembangunan dan kemajuan negara. Yang kelima adalah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah, yang mana kerajaan menyediakan CJ Profesional MPQEL untuk pelantikan pengetua dan guru besar. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan, antaranya diberikan pertukaran yang sama pada setiap sekolah. Dan kemudian ada jaminan pengurusan dan autonomi pada sekolah. Jadi seterusnya adalah semua program sekolah dipimpin oleh PPID. Itu antaranya. Anjakan yang ketujuh, dapat memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadi, kerajaan telah menyediakan internet melalui program Satu Bestari.net. Kemudian, kerajaan juga menyediakan perpustakaan video guru kepada subjek-subjek yang kritikal. Anjakan yang ke-8 pula adalah mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian, iaitu memberi hak kepada JPN dan PPID untuk membuat bajet dan urusan personal. Dan ada berlaku memperkukuhkan 150 hingga 200 jawatan kepimpinan utama. Anjakan ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta, yang mana penglibatan ibu bapa dan akses atas talian terhadap kemajuan anak. Dan berlaku penambahan sebanyak 500 buah sekolah amanah menjelang 2025. Kemudian 1,000 beasiswa untuk murid yang berbakat. Anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit, iaitu mengaitkan setiap program dengan keberhasilan murid dan diberikan peruntukan kepada bidang kemahiran dan latihan guru. Yang terakhir, meningkatkan ketelusan accountability awam, yang mana di sana melakukan penerbitan laporan tahunan awam terhadap PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, dan melakukan simakan konferensif terhadap PPPM kekal relevan. Itu adalah 19 anjakan utama. Baik, ini ringkasan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2035 yang mana dia termaktub pada 6 September 2013. Di sana ada 3 perkara, 5 aspirasi sistem pendidikan, 6 aspirasi murid, 3 gelombang transformasi. Antara aspirasi sistem pendidikan adalah akses 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020. Bagi aspirasi murid pula, murid perlu ada pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran peribahasa, kemudian beretika dan beragama dan mempunyai identiti kebangsaan. Bagi 3 gelombang transformasi, yang pertama nak menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan guru dan tumpuan kepada kemahiran asas kedua. Yang kedua, iaitu gelombang kedua, mempercepatkan penambahbaikan sistem. Dan yang ketiga adalah ke arah kecemerlangan manusia operasi yang lebih luas. Sebagai tugasannya, kita nak lihat hubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Baik, hubungkan yang pertama adalah pendidikan ialah satu usaha berterusan di mana
ia melalui 3 peringkat, iaitu peringkat awal, peringkat sekolah dan peringkat lepasan sekolah. Yang kedua adalah memperkembangkan lagi potensi diri, iaitu setiap individu dapat dilihat dari 4 aspek, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek, disebut sebagai jeri. Yang ketiga pula adalah perkembangan secara menyeluruh dan bersepadu, di mana ia berpaksikan prinsip ketuhanan, iaitu pengetahuan ilmu, kemahiran dan nilai yang tidak bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Seterusnya yang keempat, insan yang seimbang dan harmonis, yang mana manusia yang sejahtera adalah merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh, melibatkan semua potensi diri. Yang kelima pula, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Setiap individu perlu yakin wujudnya pencipta yang mana yang mencipta manusia dan alam dan mereka dipertanggungjawabkan untuk menjaga dan mentaatinya. Hubung kait seterusnya adalah rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, yang mana nak membentuk rakyat Malaysia supaya ada ilmu pengetahuan dan merasakan pendidikan itu sangat penting. Kita dipanggil pendidikan sepanjang hayat. Menjadikan ia sebagai amalan dan ilmu sentiasa berkembang. Yang ketujuh adalah rakyat Malaysia berakhlak mulia. Rakyat Malaysia perlu mengamalkan nilai-nilai murni, tingkah laku yang baik, disiplin dan bersopan santun. Yang ke-8, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, iaitu pendidikan berperanan melahirkan rakyat Malaysia yang amanah, produktif dan bertanggungjawab dalam menjalankan. Seterusnya yang ke-9, rakyat Malaysia yang berketerampilan, iaitu dalam usaha menjadi sebuah negara maju. Negara sangat memerlukan tenaga kerja yang berketerampilan dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang terakhir, rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, iaitu apabila seseorang itu berfikiran terbuka dengan jiwa yang tenang, badan yang sihat serta mempunyai keyakinan diri yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. Jadi dapat dilihat di sini analisis hubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan, yang mana berlaku perubahan daripada FPN iaitu falsafah pendidikan negara digantikan kepada FPK iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, menurut Pusat Perkembangan Kurikulum, pengubalan falsafah pendidikan negara ini berlaku kerana merujuk kepada penelitian Penyata Razak, Laporan Rahman Talib, Akta Pelajaran, Laporan Jawatan Kuasa, Hukum Negara dan prinsip-prinsip pendidikan, yang mana di sana ia bertujuan untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia dan falsafah pendidikan sentiasa berevolusi seiring dengan keperluan rakyatnya, bukan kerana disebabkan individu-individu tertentu. Seterusnya dapat dianalisiskan bahawasanya falsafah pendidikan merupakan hala tuju atau panduan ataupun satu metod terhadap perkara-perkara yang berhubung kait dengan pendidikan. Dan falsafah pendidikan dapat membuktikan kebenaran serta memberi arah tujuan pedoman dalam perkara-perkara yang penting, iaitu proses atau aktiviti untuk mengembangkan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang terakhir adalah dapat menambah kemahiran, kebolehan dan pengetahuan supaya dapat memberi kebahagiaan, faedah dan kemajuan dalam kehidupan. Ini adalah matlamat yang sebenar. Itu sahaja pada kumpulan kami dalam pembentangan ini. Jika ada kesalahan dan kesilapan, harap dimaafkan. Dan kami berharap dalam pembentangan ini ada input-input yang dapat memberi manfaat kepada yang melihat dan yang mendengar. Khususnya kepada pensyarah kami, Selim Chin Soon. Kami mohon maaf atas segalanya.
Terima kasih.